wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan kepada kita kerana dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita faham kepada agama, insya-Allah. Masuk kepada bab yang ketiga, bab bersuci. Muka surat 49. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Rahsia-rahsia bersuci, solat dan yang berkaitan dengannya. Kita masuk kepada bab membicarakan tentang taharah. Taharah ni bila kita sebut bersuci, dia bukan bersuci pada yang zahir aja. Bagaimana tuntutan dalam ilmu tasawuf, bersuci dia sudut zahir dan bersuci dia sudut batin. Hari ini banyak orang lebih menjaga pada perkara zahir. Sebab tu orang sanggup melaburkan duit beratus-ratus ringgit, beratus-ratus ribu nak semasa-masa kerana nak menjaga maknanya kebersihan, kecantikan zahir. Mereka beli macam-macam produk nak jaga yang zahir. Tak mahu ada parut sikit, tak mahu ada jerawat sikit, kan? Mereka jaga, kehabiskan duit, kan? Muka kalau maknanya nampak kusam, beli produk macam-macam, habis duit. Tapi orang lupa bagaimana nak menjaga hati kalau sekiranya hati itu dia kusam. Kalau hati mereka ni penuh dengan kekotoran. Hari ni kalau kotor dari sudut zahir, orang boleh bersihkan. Basuh dengan sabun, taruh pewangi, taruh minyak wangi dan berbagai-bagai. Tapi ada orang lupa bila hati dia kotor, dia membiarkan kekotoran itu berlarutan sehingga merosakkan diri dia sendiri. Jadi hari ini kita nak melihat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersuci ini bagaimana tuntutan dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Bersuci melibatkan 4 tahap. Ada 4 tahap bersuci. Pertama, menyucikan anggota zahir dari segala hadas, najis dan segala lebihan badan. Mana yang pertama ni kita maklum, kalau diri kita kotor, ada maknanya cemar, daripada hadas ke, daripada najis ke, daripada cemar ke, maka kita akan menyucikan anggota zahir kita. Tiap-tiap hari mandi, paling kurang 2 kali, kan? Kami kalau duduk Mesir, mandi maknanya seminggu sekali. Sebab apa? Musim sejuk tak boleh mandi tiap-tiap hari, punah badan, kan? Kalau musim panas, tiap-tiap hari kena mandi. Sebab panas, dia badan kita berpeluh, kan? Tapi peluh tak berbau dia, sebab dia panas kering. Macam kita panas lembab, sebab tu badan berdaki dan sebagainya. Tapi tak boleh tahan musim panas, kan? Dia punya panasnya kadang-kadang sampai 49, 48 panas. Nak kena mandi, kan? Jadi tuan-tuan, ni yang kita lakukan tiap-tiap hari lah. Erti bersuci yang pertama ialah menyucikan daripada segala hadas. Maknanya kalau datang hadas besar, hadas kecil, kita akan bersuci. Kalau kena najis, kita akan bersuci. Itu yang pertama. Ni yang maklum, yang semua kita tahu dan semua kita buat. Adapun yang keduanya, menyucikan anggota zahir daripada dosa-dosa dan kesalahan. Ini yang kedua. Erti maksud bersuci ini ialah menyucikan anggota zahir. Tangan, mulut,
anggota-anggota panca indera yang 7, mata, telinga, kan? Kita punya kaki, perut, kemaluan, disucikan dia daripada kesalahan-kesalahan yang zahir. Sebab tu dia boleh dihilangkan. Sebab tu bila kita mengambil wuduk, maknanya anggota-anggota zahir punya dosa gugur. Sebab tu bila kita ambil wuduk, makruh hukumnya kita menyapu, kita merenjis, supaya air itu gugur, ataupun kita lurut dia supaya air itu jatuh, kan? Ataupun kita lap, kan? Kecuali keadaan yang tertentu. Kalau kita duduk negara-negara yang ada sejuk, ada panas, dia lain. Waktu darurat, dia ada sebab dia. Ada hajiat dia ada. Tapi kita duduk kat tempat kita ni tak ada apa-apa sebab. Kalau duduk di negara-negara Arab contohnya, kalau musim sejuk, ambil wuduk tak dilap dia boleh kena penyakit rheumatism. Rheumatism ni penyakit tulang, kan? Tulang jadi apa? Mudarat. Sebab tu kerana hajiat. Adapun kita duduk tempat kita ni dia tak ada hajiat pun, kan? Dengan bukan sebab ada penyakit. Maka dengan sebab itu hukumnya makruh dalam hukum fiqh. Kita merenjis, melurut, ataupun mengeringkan. Kerana apa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kesan daripada mengambil wuduk ni menggugurkan dosa-dosa yang ada pada anggota. Sampailah kepada wuduk yang terakhir itu dia jatuh, itu menggugurkan dosa. Tuan-tuan boleh lihat dalam bab taharah dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama. Bagaimana Imam Abu Isa At-Tirmizi menyebutkan di dalam hadis ni. Sebab tu tuan-tuan, maknanya ada dosa yang boleh digugurkan. Benda dosa zahir dengan sebab tangan kita tadi, kan? Mulut yang bercakap, telinga yang mendengar, mata yang melihat, kaki yang berjalan, maka boleh dibersihkan. Sebab tu hukum mengambil wuduk ni sunnah. Kalau tidak dengan sebab ibadat, maka dia jadi sunnah, kan? Sebab tu dia suruh kita berwuduk selalu. Sebab tu para ulama, orang-orang yang terdahulu, para salafus salih, wuduk kekal. Walaupun mereka berhadas sekalipun, tak boleh nak ibadat, mereka wuduk kekal. Kita bayangkan, hari ni kita tak berwuduk. Kita tidur pun tak ada wuduk, kan? Berjalan tak ada wuduk, kan? Kita wuduk ni hanya kita fikir nak semayang. Tapi kita bayangkan, kerana syaitan pernah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan diperintahkan oleh Allah Taala untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjawab apa soalan yang dikemukakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai syaitan, siapakah musuh kamu? Siapa musuh kamu? Di kalangan manusia ni siapa musuh kamu?" Iaitu orang yang mengekalkan wuduk. Itu musuh syaitan. Mana kalau kita ni tuan-tuan, orang kalau ada wuduk sentiasa tak kena rasuknya. Yang kita ni masalah tak berwuduk yang kena rasuk tu, kan? Tidur mimpi macam-macam, selalu je jatuh katil, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Orang-orang soleh ni tidur mimpinya baik-baik. Orang beriman ni tidurnya mimpi baik-baik. Kita mandang je kelebendit ular, kan? Ular pula 3 warna pula tu. Lagi pelik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena jaga-jaga, kan? Sebab tu disuruh berwuduk selalu. Sebab tu orang yang menjadi musuh syaitan, syaitan kata, siapa dia di kalangan umat aku? Orang yang sentiasa mengekalkan wuduk. Maknanya syaitan tak boleh memperdaya mereka. Sebab tu tuan-tuan, sunnah dia suruh. Satu perkara sunnah ni. Berwuduk ni satu perkara sunnah. Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok orang yang hidup ke atas dunia yang rajin berwuduk, dia datang di depan Allah Subhanahu wa taala dan anggota dia tu bercahaya-cahaya. Sebab tu Rasulullah kata, hendaklah kamu lebihkan basuhan. Bila ambil wuduk jangan setakat kat siku je, lebihkan. Sebab apa? Dia datang di depan Allah Taala, anggota ni bercahaya, muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Kerana apa? Kerana kesan wuduk.
Dan dengan sebab itu Rasulullah kata lebihkan basuhan dia, supaya cahayanya naik sampai melebihi had. Kan? Hari ni kita ambil wuduk pun tak sempurna juga. Kan? Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok di padang mahsyar di kanan-kanan ramai umat manusia. Macam mana engkau nak kenal umat engkau ni? Macam mana nak kenal? Hari ni kita duduk di dalam masjid ni tuan-tuan, kan? Mungkin bukan semua yang kita kenal. Nah, kalau lepas ni keluar jumpa di mana-mana tempat, kita pun tak kenal. Orang panggil kita ustaz. Ustaz. Orang rumah tanya, "Abang kenal?" "Entahlah." Kan? Kita tak kenal. Besok Rasulullah SAW di padang mahsyar tu lautan manusia. Maka Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umat engkau?" Mengenal dia senang je, kata Rasulullah, ialah dengan wuduk. Sebab tu kalau orang hidup ke atas dunia tak pernah semayang, adakah Rasulullah SAW boleh mengenal dia? Yang sekarang jarang sekali nak menghadap Allah Ta'ala, yang jarang sekali nak berwuduk, yang malas sangat nak berwuduk. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tu kesan wuduk, kan? Datang di depan Allah Ta'ala tu dalam keadaan anggota bercahaya-cahaya. Sehingga kan dengan kesan wuduk ini tadilah yang menyebabkan Bilal bin Rabah belum mati lagi, tapi dia punya terompah dia dah berbunyi dalam syurga dah. Dia belum mati lagi. Ya Bilal, apakah amalan yang menyebabkan aku dengar kejauhan dalam syurga bunyi terompah engkau? Apa amalannya? Ya Rasulullah, aku ni setiap kali nak semayang ambil wuduk, aku elokkan wuduk aku, kemudian aku semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Maka inilah amalan yang aku harapkan dapat memberi manfaat kepada aku. Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana apa? Bilal bin Rabah ni sentiasa wuduknya ada je pada diri. Mudah-mudahan kita jadi amalan. Sebab apa? Kita tahu bahawa yang pertama tadi, wuduk ni menyucikan anggota-anggota zahir daripada dosa dan kesalahan. Kita hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah terdedah dengan berbagai-bagai kesalahan. Mungkin dalam bulan Ramadan itu kita boleh kawal mata kita, boleh telinga. Hari ni dah separuh daripada Syawal lah. Macam-macam. Kita tengok kuih kecil je orang tuan rumah ni buat kuih. Orang bagi makan, jemput rumah open house sudah dia kira baik, kan? Mengumpatnya lagi kecil, kan? Macam ni kita setelap ni seorang. Jadi tuan-tuan, dosanya banyak. Baru puasa, baru selesai ibadat kepada Allah, tapi dosanya dah buat. Bagaimana nak menghilangkan? Itu yang kedua. Maksud taharah yang kedua ialah menyucikan diri daripada dosa-dosa pada anggota zahir. Yang ketiganya, menyucikan hati daripada akhlak yang keji dan perkara-perkara yang buruk yang dibenci oleh manusia. Maksud taharah yang ketiga ni ialah yang di dalam, iaitu membersihkan hati atau menyucikan hati, mentaharahkan hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah, sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat takbur, hasad, iri hati. Macam-macam sifat ada dalam diri kita, kan? Diri kita ni macam-macam sifat ada. Imam kata, kenapa pula imam satu dapat lebih pula hari raya? Kita sama-sama jadi imam, dia dapat 1,200, aku dapat 1,000 je. Hasad. Kan? Bilal kata, aku dapat 500, aku azan tiap-tiap hari 500 je. Lagi hasad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab dalam hati, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam nak menyucikan hati itu daripada akhlak-akhlak yang keji, daripada sifat-sifat yang keji itu. Perangai kita nak disucikan, kan? Sifat-sifat tu mesti dibuang, sifat-sifat mazmumah. Ada sifat maknanya riak dan nak ibadat, kan? Kalau buat satu benda semua nak tunjuk kat orang, semua nak tunjuk kat orang, semua nak pamer kat orang, kan?
Kalau maknanya tak dilihat orang, tak nak buat. Itu bahaya. Kan? Sebab tu disebutkan oleh ulama, buat kerana manusia, maka itu namanya riak. Meninggalkan suatu amalan kerana manusia itu syirik. Meninggalkan satu ibadat kerana manusia itu syirik. Dia bukan buat kerana Allah. Itulah bahayanya. Tengok bulan Ramadan, orang datang semayang tarawih, orang datang ibadat. Lepas je datang masjid penuh. Lepas habis Ramadan hilangnya semua. Orang pun dah tak ada dah. Tinggal Pak Imam, Pak Bilal. Itu pun dia bertugas, tidak pun dia gaib. Tapi bukan masjid ni lah, masjid lain. Mana tu tahu? Buat kerana manusia, riak. Meninggalkan satu amalan kerana manusia, itu syirik. Bahaya, tuan-tuan. Ini yang nak dihilangkan. Ini yang nak ditaharahkan hati kita. Nak ditaharahkan. Nak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, supaya hadir sifat-sifat mahmudah. Sebab tu perlu belajar ilmu tasawuf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab pada dasarnya, pada umumnya, sifat-sifat ni semua orang tak suka. Sifat riya, sifat takbur, hasad, semua orang tak suka. Tapi terkadang-kadang dalam hati dia ada benda tu, tapi tak disuka kebanyakannya. Kan? Manusia memang tak suka orang ada sifat hasad dengki. Maka yang keempatnya, menyucikan sir, iaitu rohani, daripada sesuatu yang lain daripada Allah. Peringkat yang keempat ini adalah matlamat yang paling tinggi. Sesuatu yang kuat mata hati akan sampai ke martabat tersebut, dan sesiapa yang lemah mata hatinya tidak akan dapat memahami tahap bersuci ini kecuali tahap yang pertama aja. Ini tahap yang keempat ini, tuan-tuan, nak membersihkan hati kita ni, daripada adanya sesuatu, maknanya tasyrik, makna syirik, daripada adanya persamaan. Nak buang sifat-sifat ni. Orang semayang tak ikhlas kerana Allah, buat satu ibadat ni, mesti menyucikan hati kita ni daripada sesuatu yang lain daripada Allah. Hari ni kita buat banyak benda kerana benda yang lain. Kalau tak ada, kita tak buat. Ada? Ada orang kita buat, tak ada tak buat. Kan? Mana kita beramal tu ada kesampingan dengan makhluk. Kan? Itu yang dinamakan syirik yang sir, yang tak nampak. Kan? Dia tak nampak. Buat tu ada kesampingan dia. Pergi masjid tapi dengan tujuan nak disebut orang sebagai ahli masjid. Besok kalau dilantik jawatankuasa, nama dia ada. Kan? Pergi menuntut ilmu, dia nampak pergi bawa beg, bawa buku, duduk di depan. Tujuannya apa? Supaya besok kalau dia jadi alim, maka kalau orang tak hormat dia marah orang tak hormat dia. Itu bahaya, tuan-tuan. Sebab tu dia kata ibadat tu dia ada, mesti maknanya menyucikan sir itu, rohani itu daripada yang ni, yang ada ni, lain daripada Allah. Tu nak sampai kepada sifat ikhlas. Sebab tu dituntut mukhlishina lahuddin, iaitu bersih, suci dalam agama. Jangan ada benda-benda yang kesampingan. Jadi maknanya tidak boleh sampai kepada darjat yang keempat ini melainkan orang yang jernih hati dia. Masa-masa jernih hatinya, iaitu hati yang telah bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Yang telah bersih daripada sifat mazmumah, maka dia akan faham matlamat ibadat tu untuk apa. Kalau sekiranya dia tidak sampai kepada yang ni, maka fahamlah dia, maknanya yang dia tahu tu hanyalah maknanya taharah dari sudut zahir aja. Iaitu apa? Kalau kena najis, kena basuh. Kalau datang haid, kena mandi. Itu aje lah. Maka yang lain-lain dia tak sampai. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu dijaga. Ini empat yang dikatakan bab bersuci ni, empat benda. Jangan pandang pada satu je, kan?
Yang kita nampak tu satu, sebabnya ini banyak. Oleh sebab itu, anda boleh melihat bagaimana mereka banyak menghabiskan masa untuk melakukan istinja dan membasuh pakaian secara keterlaluan kerana menyangka disebabkan oleh was-was dan kecetikan ilmu pengetahuan bersuci yang dituntut adalah pada perkara tersebut. Perkara tersebut. Jadi hari ni kita tengok orang ni bila dia tidak faham tuntutan bersuci ni untuk apa, maka mereka menjaga pada satu bab je. Kan? Kalau nak beristinja, kena bersih-resih. Nak kena jaga betul-betul. Pakaian nak kena basuh sampai betul-betul, sampai wangi, sampai ini. Kita bilah pakaian tu berkali-kali. Sedangkan kalau ada orang ada ilmu, kalau sekiranya kena najis pada pakaian, katakanlah kena pada lengan baju, kalau dia basuh lengan baju pun dia tak apa dah. Kan? Dia basuh lengan baju je. Syaratnya maknanya baju tu bersih, bila tempat yang kena najis dibersihkan. Sama ada dia najis mutawassitah ke, najis mughalazah ke, najis mukhaffafah ke, senang bagi dia faham untuk dibasuh. Ini kalau kita kena najis ni, basuh semua kita. Sebab yang kita faham begitu. Kita faham begitu. Contohnya kalau pakaian tu kena air mani contohnya, kita basuh semua kali. Kita menganggap bahawa pakaian yang dah kena mani tak boleh bawa semayang. Rasulullah SAW semayang dalam keadaan jubah dia kena air mani. Kan? Rasulullah semayang. Para sahabat tegur, ya Rasulullah, kain kena mani. Rasulullah kata air mani bukan najis, tapi wajib mandi. Sebab apa? Kita punya kepahaman. Sebab ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Sebab ilmu tak ada, tak nak duduk dalam majlis ilmu. Kalau duduk dalam majlis ilmu pun tidur. Itu dia masalah yang besar. Nak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu nak kena jaga-jaga, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang seperti itu jahil tentang perjalanan hidup tokoh-tokoh ulama yang terdahulu, yang menghabiskan masa untuk menyucikan hati, sedangkan dalam perkara yang zahir mereka mengambil pendekatan yang mudah. Ada orang dulu, tuan-tuan, mereka ni bersungguh-sungguh dalam menyucikan hati, tapi dalam bab yang mudah, dalam bab zahir mereka mudah. Kalau kita lah hari ni, tuan-tuan, anjing masuk dalam masjid, satu masjid kita sama. Satu masjid tu kita sama. Bayangkan bagaimana pada zaman Rasulullah SAW anjing masuk masjid. Rasulullah kata biarkan, kecuali kalau nampak najis. Ini hari ni mau sok khabar masuk, kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni kalau sekiranya ada budak, ibu bapa bawa anak kencing dalam masjid, anak-anak dia kencing dalam masjid contohnya, kita pakat tukar kapit baru. Ni pun dah baru dah, kan? Tukar lagi baru lagi. Sebab kita marah, kau kencing aku tukar lagi baru gitu. Sedangkan cara menyucinya mudah. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang Badui masuk dalam masjid, memang dia nak kencing. Masuk dalam masjid kencing. Saidina Umar dia kata, aku penggal kepala kawan ni kan. Ni Saidina Umar. Kan? Rasulullah kata, wahai Umar, jangan kau gertak dia. Jangan kau takut-takutkan dia. Kalau dia takutkan, dia berlari satu masjid kan penuh air kencing. Biar dia kencing habis-habis. Rasulullah kata. Kemudian kau ambil air, kau jiruskan, kau tuangkan ke mana tempat yang dia kencing. Maka selesai. Hilang bau, warna dah rasa, selesai. Hari ni kita tak boleh, tuan-tuan. Hari ni kalau ni dia kencing hanya, kita potong. Banyak sangat lubang goh kat dalam masjid, kan? Sebab tak kepahaman kita tu. Tak faham. Dan ni yang besar-besar punya ni, macam mana nak angkat besar? Maka adalah kaedah-kaedah yang memudahkan. Kaedah yang memudahkan tu dalam mazhab apa? Hanafi, Hambali. Macam mana cara?
benda yang tak boleh nak ditanggalkan. Tak? Syaratnya hilang bau, warna, rasa. Alirkan air. Kan? Ni macamnya kapet ni kalau budak kecil kan susah nak buka. Dia pun pergi potong. Lepas tu tampal balik. Besok banyak lubang goh dalam masjid. Kan? Dah main goh kat luar pun tak dapat. Kan? Jadi bayang tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu cara ni ilmu tuan-tuan. Kan? Kena kepahamannya. Maka dia kata orang dulu-dulu ni tuan-tuan, golongan salafus soleh ni, mereka ni ambil berat dalam masalah menyuci, maknanya tahamah dari sudut pembersihan dalaman daripada luaran. Mereka berusaha bersungguh-sungguh membersihkan hati mereka. Kan? Bersungguh-sungguh mereka mujahadah. Tapi dalam bab luar-luar ni, pakaian kalau kotor kena najis, mereka mudah. Kan? Hilang najis, cara hilang bau, warna, rasa. Kan? Kalau sekiranya nyala itu mutawasitah, dialihkan air, cukup. Mereka tidak melampau-lampau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat ambil air, ambil wuduk menggunakan sungai, lalu melampau-lampau di dalam basuhan kaki dia. Dia basuh kaki banyak-banyak guna air. Rasulullah kata, wahai sahabat, jangan kau melampau-lampau dalam mengambil wuduk. Ya Rasulullah, adakah dengan menggunakan air sungai pun boleh membazir? Tak, memang membazir. Nak basuh setakat mana dia kata. Jangan berlebih-lebihan, Rasulullah kata. Mak tu kerana apa? Rasulullah tegur supaya kita ni jangan melampau dalam sesuatu perkara. Hari ni kita akan tengok orang ambil wuduk. Kalau kita tegur, dia kata bukan kau bayar, ni duit tabung. Dia tak tahu duit tabung tu import semua orang. Tahu tak? Import semua orang, tuan-tuan. Kita tak boleh guna sewenang-wenang. Ada orang suka-suka hati masuk dalam tandas, air tak keluar tu, diketuknya dia punya apa, pipe tu patah. Marahkan air tak keluar. Dah tahu nak buang air, buanglah air kat rumah. Kan? Marah dia. Dia merosakkan. Hukumnya apa, tuan-tuan? Nanti nak baiki, guna duit masjid, duit orang ramai. Berdosa dia dengan sebab tu. Kan? Sebab kita tak nampak, kita bayar air, guna duit masjid. Import daripada orang ramai. Dia buka air besar-besar, macam nak berenang. Bila kita tegur, ni kata, ni masjid bayar, bukan duit kau. Betul lah, aku yang menyumbang juga dalam masjid. Jadi tuan-tuan, kerana apa? Kerana tidak ada kepahaman. Kan? Kepahaman tu tak ada. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, pernah berwuduk daripada bekas air kepunyaan seorang wanita beragama Kristian. Bab mana tengok? Kepahaman, bab ilmu. Air tidak boleh menjadi rosak kalau sekiranya tidak masuk sesuatu yang menajiskan. Kan? Selagi mana dia mustakmal, selagi mana dia mutlak, boleh digunakan. Selagi tak masuk najis, tak guna apa, tak guna untuk beristinja, maka masih boleh guna lagi untuk ibadat. Sebab tu kita tak faham. Kita ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak faham. Bagaimana Saidina Umar boleh menggunakan bekas orang Kristian, boleh guna untuk mengambil wuduk, kan? Maka tokoh-tokoh terdahulu hampir-hampir tidak membasuh tangan mereka daripada bau busuk bangkai dan lemaknya, menunaikan solat di atas tanah, berjalan kaki ayam dan hanya menggunakan batu untuk beristinja. Ni kalau hari ni kita buat macam ni, pakat tak ada dah. Mereka ni beristinja guna batu. Kan? Kita hari tu air tak ada pun kita susah, belum potong lagi. Baru kata air tak cukup nak. Itu pun kita dah susah hati. Hari ni dah turun hujan pun susah hati. Asyik hujan ni nak pergi raya tak dapat. Susah hati pula. Hari tu tak ada air. Sebab air itu sebelum kita buat solat istisqa, hanya untuk seminggu je di takungan, kan?
Hari ni Allah Ta'ala turunkan hujan. Mungkin ada orang kat sini hari tu buat doa, doa dia makbul. Kan? Doa dia mustajab, Allah Ta'ala turunkan hujan. Hari ni pun hujan. Allah Ta'ala jadikan hujan. Kan? Bila dah hujan banyak melampau-lampau pula. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keadaan ini berlarutan sehingga muncul satu kaum yang menamakan perbuatan-perbuatan bodoh, iaitu bersuci secara keterlaluan dan berlebihan sebagai kebersihan. Ni orang-orang yang melampau-lampau dalam bab bersuci ni tuan-tuan. Kan? Kerana apa? Kejahilan mereka. Oleh sebab itu mereka banyak menghabiskan masa untuk menghiasi perkara-perkara zahir, sedangkan batin-batin mereka rosak dan penuh dengan kotoran-kotoran kesombongan, ujub, jahil, riak dan nifaq. Hari ni orang terlalu mengambil berat tentang masalah zahir. Kan? Ada parut sikit, ada maknanya muka ada apa calau-calau sikit, orang terus berusaha nak hilangkan. Kan? Tengok kalau dah berumur sikit nampak maknanya penuaan, cari jalan tuan-tuan. Pergi suntik pakai botok supaya tegang balik. Kerana takut tua, nak jaga supaya penampilan. Kan? Jadi orang jaga sungguh. Kan? Tiap-tiap kali raya mesti pakai baju yang baru beli. Kalau baju lama, walaupun dia baru, dia baik, orang tak nak pakai. Sebab apa? Orang jaga penampilan. Tiap kali hari nak raya, kedai tailor tu tuan-tuan, tempat tempar baju tu sampai tak menang tangan. Dia tambah tangan dia. Kan? Sampai tak menang tangan, tambah tangan dia. Tak menang juga. Lala dia mati juga. Kan? Sebab apa? Orang beli baju, pakai nak baju. Semua nak pakai maknanya baju Melayu, raya baru. Sebab orang nak jaga penampilan zahir. Orang lupa penampilan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari pertama je raya tuan-tuan, Zuhur je masjid dah tak ada orang. Hari raya mana orang? 10,000. Masjid negeri hari raya 10,000 orang. Masuk je hari Zuhur, tinggal 2 saf. 2 saf je tinggal. Yang ribu-ribu tu dah tak ada. Maksudnya jaga penampilan dengan makhluk dijaga. Tapi penampilan dia dengan Allah dia tak jaga. Kan? Ini masalahnya tuan-tuan. Hari ni masjid-masjid telah kehilangan dia punya apa ni? Jemaah dia. Kan? Berapa banyak masjid yang telah hilang jemaahnya. Banyak yang telah mati. Kan? Tuan-tuan jadi kita pun kesian nak cari mana pergi jemaah ni hilang. Daripada ramai-ramai dulu. Yang dulu masa hari Ramadan tu semua turun, semua datang. Yang tak pernah kita tengok pun ada. Engkau ni orang mana kan? Saya duduk sebelah je pak cik. Baru nampak engkau. Memang sebab ni tak pernah datang. Masya-Allah. Duduk sekampung baru kenal lagi tu. Kalau tak ada masjid memang pakat tak kenal langsung. Bayangkan. Lepas Ramadan hilang balik. Mana lama tak? Tak, saya memang datang Ramadan je. Bayangkan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nama kau siapa? Ramadan. Elok no. Ya Allah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekiranya mereka melihat orang yang hanya menggunakan batu untuk berstinja, berjalan kaki ayam, bersolat di tanah lapang tanpa alas kaki, atau berwuduk dengan menggunakan bekas seorang wanita tua, pasti mereka membantah sekerah-kerahnya. Hari ini orang cukup menjaga bab zahir, tapi bab batin tak jaga. Orang tengok dalam YouTube tu berbalah-balah kan. Semayang kau tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Yang kita risaunya orang yang tak datang tuan-tuan. Orang yang tak datang masjid ni. Orang yang datang dalam masjid ni alhamdulillah dah. Kan? Yang kita risau tu orang yang tak pernah datang ke masjid. Ni orang yang datang masjid ni boleh kita betulkan lagi. Kan? Yang jangan risau, jangan dibalahkan dia. Ni yang kita risau yang tak pernah naik masjid.
Ya, ini yang paling kita risau. Kita dok menyalahkan orang-orang ni. Yang kita risau orang yang tak semayang. Orang yang semayang, dia semayang mungkin tak kena tempat dia. Kat situ memang tempat tak boleh semayang, kita marah dia. Jangan dimarah. Yang kita nak kena marah orang yang tak datang. Hari ni berbalah-balah 8, 20, 8, 20, 10. Ha? Baru ni Ramadan saya buat 8. Marah orang kat saya. Apa Pak Imam tak pernah umur hidup. Kan? Imam dekat sini buat 8. Tiba-tiba Pak Imam buat 8. Marah tapi ikut juga. Kan? Tak pernah dia kata Imam ustaz kali pertama buat dalam sejarah dia. Kan? Jangan dibahaskan 8 ke 10 ke 20. Yang maknanya dibahas orang yang tak datang semayang. Kalau imam buat 8 ikut aja. Marah aku basis sejuzuk satu rakaat. Padan muka kau. Kan? Dia kata ustaz panjang benar. Tadi kau kata 8 pendek sangat. Nah, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kali Ramadan bincang 8 ke 20 ke 10 ke. Buat mana yang nak buat. Tak kira lah laju ke pendek ke cepat ke, biar dia buat. Yang kita risau sebab apa orang yang tak datang semayang. Ini yang paling ditakuti. Dalam bulan Ramadan orang semua semayang tarawih, ada orang yang tidak semayang tarawih, tak pernah jejak dekat masjid pun sekali. Itu yang kita nak risau. Orang yang dah naik tu biar dia nak buat 4 ke, nak buat 8 ke, biar ke tuan-tuan. Kan? Yang penting dia ibadat dengan Allah. Itu urusan dia. Antara dia buat 8 ke, buat 4 ke, buat 20 ke, itu urusan dia dengan Allah. Selesai. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bagi kita orang yang faham-faham ni, tak usahlah buat begitu. Nah, orang yang baru nak jinak-jinak dengan masjid, yang kita bimbang ni orang yang tak pernah datang. Kan? Ada orang marah juga, ustaz kenapa buat berbuka puasa, yang datang tu semua bukan semayang. Biar dia naik masjid. Biar seumur hidup dia ada naik masjid. Sebab dia nak makan dia tak apa. Kan? Itu urusan dia dengan Allah. Kita bagi makan. Mana satu-satu hari dia terdetik naik untuk naik semayang. Engkau bukan Tuhan, engkau bukan menghukum. Kita bukan menghukum. Kita bukan orang yang boleh menjatuhkan hukum, tuan-tuan. Nah, apa tu ustaz nak buat ni, beri makan kan? Dia nak berbuka, dia cari dia sendiri. Ya, kita bagi dia makan. Mana tahu ke ada orang yang derma, yang dia ikhlas dengan sebab dia makan ni, derma ni tadi, tergerak hati dia untuk datang masjid. Kita ni yang duduk masjid belum tentu besok kita akhir kalam kita keluar daripada masjid pula. Nauzubillah min zalik. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang ada mana, jangan menjatuhkan hukum. Kerana kita bukan orang yang boleh menjatuhkan hukum. Sebab tu kita risau kan? Sebab kita punya kesudahan ni bergantung kepada akhir kalam kita. Hari ni nampak kita baik, kalam kita besok belum tentu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada orang yang ibadat, antara dia dengan syurga ni tinggal sejengkal lagi. Ketentuan Allah Taala dia mati sebagai ahli neraka, masuk neraka. Nah, waktu kita kena bimbang kan? Ada orang yang tiap-tiap hari melakukan maksiat, antara dia dengan neraka ni tinggal sejengkal lagi. Maka takdir mendahulu dia ni sebagai ahli orang baik, masuk syurga, sebagai ahli syurga, masuk syurga. Berapa ramai para sahabat begitu, tuan-tuan. Kan? Amruh bin Jamu tu umur dia 62 tahun masuk Islam. Umur 62 tahun baru masuk Islam. Orang buta lagi, kuat menyembah berhala pula. Kan? Masuk Islam, pergi berjuang ke dalam Allah Ta'ala, terus ni mati syahid, masuk syurga. Kita ni yang ibadat tiap-tiap hari yang belum tentu lagi, tuan-tuan. Lepas tu kita kena bimbang. Kan? Kita kena bimbang. Lepas tu kita kena jaga, tuan-tuan. Hati benda-benda. Benda ni apa? Kekotoran benda yang dalam hati kita. Ya, kita bimbang. Walaupun nampak fizikalnya elok, zahirnya elok, hati ni takut merosakkan. Dia rosakkan daripada dalam. Kan? Berapa banyak kita tengok pergi di mana-mana pokok buahnya elok, kita pandang.
Elok dia. Kulitnya elok, tak disentuh pun. Tengok kalau kita kupas, rupanya dalam ada ulat. Ada maknanya kumbang. Kita kata elok ni kan. Sebab apa? Itu juga dipandang dari zahir elok. Pakarnya elok, tubuh badannya elok, tapi rosak hatinya. Sebab tu kita paling takut. Sebab tu kita kena faham bagaimana ulama mengajarkan cara untuk bertaharah. Taharah ni bukan setakat pada membersihkan najis zahir, tapi yang di dalam ni kena jaga-jaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana mereka menjadikan sikap tawaduk dalam berpakaian dan meninggalkan perhiasan yang keterlaluan merupakan sebahagian daripada iman itu sebagai kotor. Manakala perbuatan bodoh iaitu keterlaluan dalam berwuduk itu pula sebagai kebersihan. Ni dia terbalik. Dia anggap bila basuh betul-betul itu sebagai satu kesempurnaan. Ada orang guna wuduk sikit je, basah sikit je. Kita yang ambil ni sampai basah baju, kita anggap itu yang paling baik. Selagi mana tak habis air dalam tangki tu, tak naik sembahyang kita. Tengok kalau dia basuh dekat kola tu, dia basuh kaki, berapa rayung tu, habis setengah kola tu kaki dia je. Tu belum, itu seorang dia kata air kola banyak masih RM1 duit banyak dia kata. Tu silap ni tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk tu guna satu mud air kan? Rasulullah wuduk dia guna satu mud air. Satu mud air ni, satu botol tu boleh ambil wuduk. Kita bukan satu botol tu, satu tong drum. Tak naik lagi. Kalau tak habis air kola tu, tak naik dia. Silap tu kita. Rasulullah mandi tu, mandi hadah dengan satu botol besar tu. Makna lima botol kecil tu. Untuk mandi dengan satu. Bagi dua pula dengan Aisyah. Kita kalau tak habis 2 tong mak mentua pun cuak, lama benar menantu duduk dalam air. Rupanya tak habis kola, tak naik dia, tak keluar. Keluar sejuk, kecut dia. Kerana tidak faham tuan-tuan. Tak ada kepahaman. Jadi orang-orang yang itu dia menganggap macam tu, itu yang terbaik. Sedangkan mereka tidak faham tuntutan ambil wuduk ni macam mana, yang mengesahkan wuduk ni macam mana, kesempurnaan wuduk ni macam mana. Jadi kerana tidak faham tu jadilah begitu kan. Manakala perbuatan kata dan mereka menjadikan yang mungkar itu sebagai makruf, dia bertukar. Ni kerana tak faham lah, ilmu tak ada, dan perkara makruf itu sebagai mungkar. Ini dia terbalik. Namun begitu sesiapa yang bermaksud menjadikan bersuci itu sebagai satu kebersihan, tidak membazir dalam menggunakan air dan menganggapnya pengguna air yang banyak sebagai bukan asas agama, semua itu bukanlah kemungkaran, sebaliknya satu perbuatan yang baik. Rasulullah tegur dah awal-awal dah. Walaupun diguna air sungai untuk ambil wuduk, tapi Rasulullah kata jangan melampau-lampau dalam bab ni. Air sungai kalau ambil boleh kurang tu, tak berkurang. Tapi Rasulullah tegah. Itu juga satu pembaziran, dilarang melampau-lampau ni kan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, kan Rasulullah kata. Membazir ni kan sifat syaitan, saudara-saudara syaitan. Sebab tu dilarang. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dia kata apa? Sila rujuk kitab-kitab fiqh untuk mengetahui perkara yang berkaitan dengan najis dan hadas, kerana tujuan utama kita ini bukanlah menjelaskan persoalan. Ni buat dia cerita ringkas je lah. Jangan kita tanya lebih-lebih pula. Macam mana nak ambil wuduk betul Ustaz? Ini bukan kitab fiqh. Ni kitab tasawuf. Jadi dia tak bolehlah menceritakan secara terperinci. Nak tahu dalam bab fiqh, pergi kat fiqh.
Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua daripada bab taharah ini ialah kelebihan solat. Solat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Tuan-tuan kena tahu, solat ni tiang. Kan? Dan amalan ketaatan yang paling utama, awwalu ma yuhasabu abdihi yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama besok dihisap oleh Allah Ta'ala daripada amalan anak Adam ialah sembahyang. Mana tu yang mana ni menunjukkan bahawa solat ni lah yang paling utama. Nah, tidak akan berganjak kaki manusia, kaki anak Adam tu, kalau solat dia tak lepas. Nah, kalau solat tak lepas tak akan berganjak, tuan-tuan. Kan? Itu sebabnya kita kena jaga-jaga. Itu sebab mana-mana masjid dah habis solat, belajar solat lagi. Kan? Sebab apa? Solat tu ada kepincangan. Cerita solat orang tak sempurna ni bukan hari ni baru cerita, tuan-tuan. Zaman Rasulullah SAW lagi ada cerita orang solat tak sempurna. Cerita orang mencuri dalam solat. Cerita orang yang tak khusyuk dalam solat. Semayang sambil mengurut janggut. Ada. Nak. Cerita orang mencuri dalam semayang. Ada. Ni zaman bukan zaman ni. 1400 tahun lagi dulu cerita. Makna apa? Nak beri hint kat kita ni. Nak beri faham kat kita. Solat ni bukan mudah, tuan-tuan. Bukan cerita mudah. Itu baru cerita bab zahir. Cerita orang semayang ikut bacaan Pak Imam. Cerita ni bukan baru. Zaman Rasulullah lagi dah ada. Pak Imam baca, dia pun baca. Pak Imam apa Quran, dia apa Quran juga. Dia baca lebih kuat daripada Pak Imam. Tersasul Pak Imam. Kan? Ni cerita ni bukan baru. Zaman Rasulullah ada, tuan-tuan. Kan? Cerita orang mendahulu Rasulullah semayang. Bukan hari ni punya cerita. 1400 tahun lagi dah ada. Ni bukan cerita baru. Orang mendahului solat ni. Kan? Tuan-tuan jangan anggap ni cerita baru. Ya. Zaman sekarang lagi banyak orang tak faham. Orang Pak Imam belum semayang, orang belum takbir atau ihram lagi dia dah takbir dah. Pak Imam belum sujud dah dia sujud dah. Ada orang yang melampau-lampau dalam sujud. Orang dah bagi salam, dia tak naik lagi. Pak Imam dah bagi salam, dia sujud lagi. Melampau dalam sujud. Sedangkan dia semayang berjamaah. Bukan hari ni berlaku, zaman Rasulullah lagi dah berlaku. Berapa banyak orang semayang tak betul semayang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu dia perkara utama. Kan? Banyak, tuan-tuan. Cerita bab salat ni, kesalahan ni, benda ni bukan baru ni berlaku. Ni cerita lama. Kan? Perlu maknanya diperbetulkan balik. Berapa ramai orang semayang. Orang yang tak menutup aurat semayang. Berapa ramai yang tak sah semayang. Bukan berlaku hari ni. Dulu lagi dah berlaku. Cerita dalam bab solat yang membatalkan solat, iaitu terbuka aurat. Hari ni berapa ramai orang terbuka aurat dan sengaja membuka aurat dia dalam semayang. Bila semayang nampak telan tongking tau. Kan? Spender yang beli dekat Kampung Jawa tu nampak dia punya label dia. Tuan-tuan. Berapa ramai orang semayang hari ni mendedahkan aurat. Dia semayang, dia mendedahkan aurat. Sedangkan cerita bab membatalkan solat ni ialah mendedahkan aurat. Kan? Terbuka aurat dengan sengaja. Ni cerita bukan baru, 1400 tahun, tuan-tuan. Sebab tu cerita semayang ni bukan cerita, bukan boleh kita kata ini cerita dah selalu dengar. Bukan. Ini masalah utama dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Apa kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kerana nak menghambakan diri kepada Allah. Sedangkan kita nak menghambakan diri kepada Allah, banyak lagi betul tak betul. Banyak benda yang tak betul ketika mana kita nak menghambakan diri kepada Allah. Semayangnya tak betul, wuduknya tak betul. Kan tak? Betapa ramai orang yang ambil wuduk bawah tapak kaki dia tak kena, semayang dia tak sah. Kan? Dia basuh, tapak kaki tak kena. Kerana dalam apa ni,
dalam bab membasuh anggota wuduk ni ialah membasuh. Mesti gaya membasuh, bukan menjirus. Berapa ramai orang tak sah semayang dia, buat wuduk dia tak sah. Sebab ni bukan cerita kita tak boleh anggap dia sebagai ni tak apalah, semayang ni dah selalu dengar. Tak boleh tuan-tuan. Kan? Mana pun tuan pergi di dalam bab fiqah ke, dalam bab tasawuf ke, dalam bab tauhid ke, dia akan cerita bab solat. Kerana ini merupakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cerita remeh-temeh, tuan-tuan. Ini cerita penting dalam agama. Kerana inilah yang besok orang kembali kepada Allah. Nak tentu dia berjaya tak berjaya, inilah dia ceritanya. Walaupun kita rajin sedekah, walau kita rajin semayang, kita rajin zikir, tak tuan-tuan. Kalau perkara asas ni, yang utama ni kantoi, mana kantoi lah semua. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena ambil ingatan. Banyak hadis yang masyhur menjelaskan tentang kelebihan solat. Di antaranya adab solat ialah khusyuk. Ini cerita bab lain pula. Tadi cerita bab semayang, perbuatan zahir semayang. Belum cerita maknanya perbuatan batin. Khusyuk ini merupakan perbuatan batin. Allah Ta'ala menyebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung dan berjayalah orang yang mukmin yang khusyuk dalam semayang. Sehingga Imam Abu Hanifah menyebutkan orang yang tak khusyuk semayang, tak semayang. Kalau kita ni tak khusyuk semayang, dianggap tak ada semayang. Dalam mazhab Hanafi, orang semayang macam mana? Tak khusyuk. Dapat pahala, tak dapat pahala, tengok berapa kadar. Kalau waktu nak salam dia baru khusyuk, itu je dia dapat. Yang tadi hancur semua. Hanafi kata tak ada dapat semua. Semayang dikira kosong. Tengok tuan-tuan, ni khusyuk ni kerana dia merupakan maknanya perbuatan batin. Hari ni kita semayang, kita khusyuk. Berapa banyak yang kita dulu semayang, daripada kita kecil sampai taklih waktu semayang sampai sekarang, dah berapa tahun yang kita khusyuk betul. Kan? Ni ada sedia makanan, Allah Akbar, jangan habis ke, aku tak dapat makan ni. Baru angkat takbir. Tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jangan pandang remeh. Kan? Sebab itu disebut oleh Allah Ta'ala khusyuk dalam semayang ni tanda orang berjaya. Kan? Berapa ramai yang kita semayang? Bagi saya lah tuan-tuan, susah nak dapat khusyuk. Semayang kalau banyak kerja yang tertonggak dalam kepala kita ni, tengok dia semayang kan. Rakaat pun lupa. Kan? Rakaat pun lupa. Bila nak mandikan mayat, angkat takbir Allahu Akbar. Alamak, mayat ada pula kan. Fatihah pun terlangkau. Kan? Ghairil maghdubi pun lupa. Mayang tuan-tuan. Banyak masalah kita ya. Jadi insya-Allah nanti kita sambung pembicaraan kita tentang membicarakan tentang solat seperti mana yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.